Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Nur Hidayah binti Muhammad Fazli. Saya belajar di SMK Datuk Seri Ahmadi Raja Muar dan ditempatkan di kelas 4 tekun. Jawatan saya di sekolah adalah sebagai seorang pengawas sekolah. Selain menjadi seorang pengawas, saya juga adalah seorang atlet di sekolah saya. Saya banyak melibatkan diri dalam aktiviti sukan, terutamanya sukan olahraga dan juga sukan hoki. Selain melibatkan diri dalam aktiviti sukan, saya juga sangat aktif dalam aktiviti kelab. Akademi juga menjadi keutamaan saya dalam menjadi seorang pelajar. Subjek yang paling saya gemari ialah subjek sejarah dan juga bahasa Melayu. Manakala cita-cita saya pula adalah untuk menjadi seorang pereka fashion seperti Rico Rinaldi dan juga Nurita Halid. Mesti anda semua pernah mendengar kisah tentang Nabi Musa AS yang membelah lautan, kan? Sebelum menjelang bulan Ramadan, saya ingin memperkenalkan sebuah buku yang pernah saya baca ketika berusia 14 tahun. Buku ini bertajuk Musa vs Fir'aun. Buku ini telah dikarang oleh Amanullah Halim dan diterbitkan pada tahun 2015 oleh Publishing House Sendirian Berhad. Buku Musa vs Fir'aun ini adalah terjemahan sah daripada buku Musa vs Fir'aun terbitan Lentera Hati Penggerak Indonesia. Buku ini menceritakan kisah tentang Nabi Musa AS dan Fir'aun menurut perspektif Al-Quran dan Taurat. Ia menjawab persoalan-persoalan kritikal berkaitan Nabi Musa AS, Fir'aun dan juga tokoh-tokoh sejarah Islam yang penting. Sebagai permulaan pengenalan untuk buku ini, saya akan menceritakan sedikit sinopsis tentang buku ini. Ahli sejarah berpendapatan bahawa Nabi Musa AS dilahirkan sekitar tahun 1285 sebelum Masihi. Peristiwa kelahiran Musa terjadi ketika Fir'aun dan bala tentera di Kadesh Barnea kalah dalam pertempuran melawan bala tentera kerajaan Hit. Penderitaan dan penindasan orang-orang di Israel semakin meluas. Di tengah-tengah penderitaan dan penindasan ini pula, isteri Imran telah melahirkan seorang bayi lelaki. Selepas melahirkan Musa, ibunya berasa cemas atas keselamatan bayinya. Bahkan rasa itu berubah menjadi rasa takut sehingga terlintas dalam fikirannya untuk membunuh bayinya sendiri. Namun, Allah SWT mengilhamkan ibu Musa bagi memasukkan bayinya ke dalam peti lalu menghanyutkannya ke sungai Nil. Setelah menghanyutkan bayinya, dia memerintahkan anak perempuannya Maryam bagi menyusuri peti itu dari jauh. Maryam menuruti ke mana peti itu dibawa arus air dan melihat peti itu hanyut ke danau tepat di hadapan istana Fir'aun. Bayi tersebut telah diangkat oleh dayang istana dan diserahkan kepada permaisuri Fir'aun. Permaisuri Fir'aun mengambil bayi itu dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Maryam melihat permaisuri berbincang dengan Fir'aun tentang bayi tersebut. Fir'aun memalingkan mukanya dari bayi itu sambil tangannya memberi isyarat seolah-olah mengatakan, "Baiklah, sekiranya itu menyenangkan dirimu, tetapi tidak padaku." Jadi bermulalah kisah Nabi Musa AS yang telah diselamatkan oleh musuhnya sendiri ketika masih bayi. Antara nilai murni dan pengajaran yang ada di dalam buku ini ialah nilai tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Sebagai contoh, Nabi Musa AS sedia maklum dengan besarnya tugas dan beratnya tanggungjawab yang disandang oleh dirinya. Wajarlah sekiranya dia bimbang tidak mampu melaksanakan misi kenabian yang telah ditugaskan kepadanya. Pengajaran dari kisah Musa vs Fir'aun ini ialah janganlah kita sama sekali tamak akan harta dan pangkat sehingga menzalimi orang lain kerana dia akan membinasakan diri sendiri. Sebagai contoh, kisah Fir'aun yang telah dimurkai oleh Allah kerana menganggap dirinya sebagai Tuhan dan amat zalim kepada rakyatnya sehingga dirinya beserta bala tentera telah ditelan ombak yang menghantam mereka dari atas. Allah hanya melamatkan jasad Fir'aun tanpa roh supaya orang-orang yang mempertuhankan Fir'aun melihatnya sebagai jasad tanpa roh. Sekian, terima kasih.